Assalamualaikum. Saya Wan Hanafi akan bersama-sama anda selama 10 minit dalam segmen yang dibawakan khas dari London, United Kingdom. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tangan saya ini ialah sebuah novel remaja berjudul Wasiat dari Langit Eropah yang ditulis oleh saudari Diana Cacho. Novel sulung daripada beliau ini diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM pada tahun 2015. Novel ini mengandungi 192 muka surat. Walaupun kelihatan sedikit tebal, tetapi novel ini cukup ringan dan mudah untuk dibawa ke mana-mana. Ilustrasi kulit novel ini terasa amat menenangkan. Langit yang dilimpahi cahaya matahari senja seolah-olah terkandung jutaan harapan. Baiklah, kita beralih ke studio bersama-sama sahabat saya, Wan Hanif Wan Hamid di Malaysia untuk berkongsi kepada anda semua tentang buku ini. Silakan Hanif. Terima kasih saudara Hanafi. Jauh ya membuat liputan dari kota London dan katanya di sana sedang dalam musim sejuk dan bersalji. Suhu pula adalah sekitar 3 darjah Celsius. Sangat sejuk. Penonton sekalian, ayuh kita berkenalan dengan pengarang novel ini. Saudari Diana binti Haji Cacho, anak jati Bugis Sabah, merupakan seorang penulis dan dilahirkan pada tahun 1991 di Semporna, Sabah. Beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda syariah dari Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu pada tahun 2016. Seterusnya beliau melanjutkan sijil pentadbiran kehakiman syariah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak pada tahun 2017. Kini beliau berkhidmat sebagai seorang peguam syari'i di Kota Kinabalu, Sabah. Beliau memenangi beberapa hadiah penghargaan dalam bidang penulisan dan lebih membanggakan, beliau turut bergiat aktif dalam pendeklamasian puisi dan memenangi tempat ketiga dalam sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan pada tahun 2020. Jadi novel Wasiat dari Langit Eropah ini sebenarnya tentang apa? Kisahnya adalah tentang sebuah pengembaraan sekumpulan anak muda yang terpilih setelah memenangi tajaan daripada sebuah syarikat terkemuka untuk berkelana di United Kingdom selama lebih kurang 14 hari. Watak utamanya ialah Anis, seorang pelajar universiti yang cukup optimis dan begitu teruja untuk berpijak di kota impiannya. Pengembaraan yang mencabar ini telah mempertemukan Anis dengan kawan-kawan baharu yang pelbagai kerenahnya. Kumpulan mereka ini telah dinamakan sebagai Kembara. Banyak perkara baharu yang diterokai di bumi London. Malah mereka juga telah diberikan tugasan untuk diselesaikan dengan hanya berpandukan peta dan wang sejumlah 20 pound sahaja. Di sinilah bermulanya pengembaraan sebenar Anis apabila dia sentiasa didatangi oleh bayangan seseorang dan kerap kali bermimpi akan orang itu. Oleh sebab itu, Anis memberanikan diri untuk mencari jawapan kepada persoalan yang asyik menghantui dirinya tanpa diketahui oleh rakan-rakannya yang lain. Pengembaraan Anis dan kawan-kawan adalah satu pengalaman yang memberikan banyak pengajaran. Dalam kegembiraan, mereka faham erti pengorbanan. Dalam kesedihan, tercipta keakraban persahabatan. Dalam kerunsingan, terserlah nilai kekeluargaan dan kecintaan. Dalam kebuntuan, ternyata jati diri menjadi tunjang kepada segala-gala penyelesaian. Ada 3 sebab utama anda mesti membaca novel ini dan perlu dengar betul-betul. Pertama, anda bukan sekadar pembaca tetapi anda juga ialah pengembara. Anda akan mengembara bersama-sama Anis dan kawan-kawannya. Taman Kensington, Istana Buckingham, Portobello, Waterloo. Percayalah, ke mana sahaja mereka pergi, anda akan berasa seolah-olah anda turut berada di tempat itu. Perincian yang digarap oleh pengarang menjadikan pembaca terbayang-bayang keadaan persekitaran dan setiap perkara yang terjadi. Inilah kehebatan penulisan pengarang. Kedua, anda akan lebih bersemangat untuk berimpian. Tidak ada perkara yang mustahil. Minda kita perlu sentiasa berfikiran ke hadapan. Meletakkan impian yang tinggi tidak menjadi kesalahan. Hanya insan yang berjiwa besar akan terus berusaha bagi mencapai impian dan cita-citanya. Sifat Anis digambarkan mempunyai keazaman dan tekad yang tinggi oleh pengarang. Dirasakan begitu dekat dengan diri kita dan seharusnya dijadikan tauladan. Ketiga,
Anda akan menyayangi diri anda lebih daripada segala-galanya. Kita mempunyai keluarga dan kita mahu memberikan yang terbaik kepada keluarga, terutamanya ibu dan ayah. Maka hanya dengan menyayangi diri sendiri, kita akan bertungkus lumus menjadikan diri kita yang terbaik agar kita dapat berbakti dan mencurahkan kebahagiaan serta kecintaan yang sepenuhnya. Para penonton semua, walaupun novel ini dikategorikan sebagai novel remaja tetapi bersesuaian untuk dibaca oleh semua peringkat umur. Walaupun bukan sebuah buku travelog, gaya penulisan pengarang sudah cukup untuk membuatkan para pembaca merasai pengalaman berada di kota London. Gaya bahasanya adalah sederhana dan mudah untuk difahami. Lebih menarik lagi, banyak maklumat berkaitan tempat-tempat di London yang turut dimuatkan dalam novel ini, sekaligus memberikan pengetahuan tambahan kepada pembaca. Sebagai contoh, Tower Bridge seringkali disalah anggap sebagai London Bridge, padahal kedua-duanya ialah jambatan yang berbeza dan tidak sama. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Saya juga pernah mendapat rezeki berpijak di bumi London dan apabila membaca novel ini, semua kenangan saya semasa ke sana terimbau-imbau dan menjadikan saya rindu untuk mengembara lagi. Para penonton, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Begitulah peribahasa yang cukup bermakna dan mendalam ertinya. Benar, kita selalu mengimpikan kecantikan yang jauh dari kita, sedangkan di sekeliling kita ini ada terlalu banyak keindahan yang kita tidak sedari. Wasiat dari Langit Eropah menjadi sebuah naskah yang syarat dengan pesanan dan nasihat. Kukuhkan jati diri, sayangi negara kita dan jadilah warga negara yang bertanggungjawab demi sebuah keamanan dan keharmonian. Sekian sahaja daripada saya di studio. Kita kembali ke kota London bersama-sama saudara Wan Hanafi. Terima kasih saudara Wan Hanif, ulasan yang cukup bernas dan kemas. Benar, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Saya pun dah tak sabar nak balik Malaysia, nak makan nasi lemak, roti canai dan teh tarik. Sebelum kita berakhir, saya akan tunjukkan kepada anda semua beberapa tempat menarik di kota London yang ada disebutkan dalam novel ini. Untuk pengetahuan semua, sekiranya anda menaiki penerbangan dari Kuala Lumpur ke London, tempoh masanya adalah sekitar 12 jam atau lebih kerana anda akan transit di lapangan terbang antarabangsa Dubai sebelum meneruskan perjalanan ke kota London. Kapal terbang yang anda naiki akan mendarat di lapangan terbang Heathrow. Saksikan. Sekian sahaja, semoga kita bertemu lagi dalam segmen yang akan datang. Saya Wan Hanafi berlintas langsung dari London, United Kingdom.